membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 16 Oktober tahun 2024. Percaya. Ibrani bab 4 ayat 12 hingga 16. Firman Allah hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang dua mata, menembusi ke garis pemisah nyawa dan roh, mengenal antara fikiran dan niat dalam hati. Tidak ada makhluk yang terlindung daripada penglihatannya. Segala-galanya terdedah dan terbuka kepada mata Allah. Kepadanya nanti kita dipertanggungan tentang segala perlakuan kita. Memandangkan kita mempunyai imam besar yang agung yang telah melalui syurga, yaitu Yesus Anak Allah, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan kita. Kita tidaklah mempunyai imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Sebaliknya dalam segala hal dia telah menghadapi godaan seperti yang kita hadapi, tetapi dia tidak melakukan dosa. Oleh itu, marilah kita tampil dengan berani ke hadapan takhta kasih kurnia, supaya kita mendapat belas kasihan dan kasih kurnia untuk menolong kita ketika kita memerlukannya. Siapakah orang yang kamu paling percayai di dunia? Bagaimana kamu tahu? Setengah daripada kita yang mempercayai seseorang sehingga begitu selesa juga untuk tidur di hadapannya, yaitu seseorang yang kita berasa selamat dan sejahtera bersama. Bagi yang lain, kita mempercayai mereka dengan kata-kata laluan kita seperti akaun bank. Atau mungkin seseorang yang kita sanggup beritahu berat badan atau saiz pakaian kita. Mungkin juga seseorang yang kita benarkan untuk melihat apabila kita telanjang dan sakit seperti dalam keadaan muntah, cedera dan berdarah atau hilang akal kerana demam atau nyanyuk. Dalam waktu-waktu beginilah kita berasa terdedah, bagaikan kita boleh dicedera atau disakiti secara mendalam lagi jika orang itu menghampiri kita. Jadi kita menjauhkan diri di mana kita perlu bersikap lebih terbuka. Akan tetapi kita tidak boleh membuat begini dengan Tuhan. Maksud saya, apa yang kita perlu lakukan dengan ayat seperti ini? Tidak ada makhluk yang terlindung daripada penglihatannya. Segala-galanya terdedah dan terbuka kepada mata Allah. Kepadanya nanti kita dipertanggungan tentang segala perlakuan kita. Keadaan begini menakutkan. Kita tahu dosa dan kelemahan kita dan Tuhan tahu juga. Tuhan bantu kita. Adakah terdapat sebarang bantuan untuk kita? Ya, memang ada. Ini adalah kerana Tuhan yang menakutkan kita telah menjadi juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dia sangat mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya untuk mengampuni, menyembuh serta menyucikan kita. Yesus mengambil keaiban dan rasa bersalah kita ke atas dirinya, memikul kesemuanya ke kayu salib. Dia telah mengambilnya dari kita selama-lamanya. Dia memusnahkan kesemua ini melalui kematiannya. Lepas itu, dia bangkit semula dari kematian untuk menjadi juru selamat kita buat selama-lamanya. Yesus ialah sahabat kita yang paling karib dan rapat. Dia bukan lagi menakutkan tetapi kita berlari kepadanya apabila kita berasa takut. Apakah jenisnya orang Yesus? Injil memberitahu kita tentang Yesus. Dia lembut terhadap mereka yang malu atau takut. Hatinya berduka cita dengan mereka yang berduka. Dia mengasihi anak-anak kecil dan mereka yang diabaikan. Dia menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang dipandang rendah oleh yang lain. Dia berjuang untuk menyelamatkan musuh-musuhnya dan mengampun dosa-dosa mereka, walaupun dosa yang terburuk. Yesus tidak membawa dendam terhadap. Dia tidak mempunyai harga diri dan tidak mengambil berat tentang keselesaannya sendiri. Apabila seseorang mempercayai dia dan berpaling kepadanya, dia meraihkan keselamatannya. Ini bukanlah Tuhan yang perlu ditakutkan. Dia adalah Tuhan untuk dipercayai dengan sepenuh hati kerana Dia mengasihi kamu.
Kita berdoa, Tuhanku, bantulah aku untuk percaya kepadamu. Amin.